Selamat petang dan salam sejahtera. Para pembentang, para juri seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan Sri Jati 2, selamat datang ke pembentangan sesi selari 7, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KONPI 3 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Maaf. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Nur Syahira binti Hashim dari Kolej Matrikulasi Kelantan, Teh Khaili dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, dan Dr. Suhaili binti Muhammad Yusof dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Terengganu. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Azrai bin Azmi dari IPG Kampus Pendidikan Teknik Kompleks Pendidikan Nilai dan Dr. Syukur bin Beram dari Kolej Matrikulasi Perak. Para pembentang dan hadirin sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menaakur apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Nur Syahira binti Hashim dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk Keberkesanan Krebs Cycle Animated Poster KCAP dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam subtopik Krebs Cycle. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada panel juri dan juga puan moderator dan seterusnya kepada rakan-rakan yang ada di bilik inilah. Okay. So first saya Nur Syahirah binti Hashim sebagai wakil kumpulan yang diberi nama WARS lah, okay, akan membentangkan satu kajian tindakan oleh kumpulan kami iaitu yang bertajuk Keberkesanan Krebs Cycle Animated Poster ataupun nama singkatan dia KCAP, okay, dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam subtopik Krebs Cycle. Okay, so dalam pendahuluan biasanya dalam subjek biologi lah, okay, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan banyak konsep atau proses fisiologi dalam haiwan ataupun tumbuhan lah, okay, macam mana kita tahu dalam fisiologi ni merangkumi
what cell organ, okay, what process in our body lah, in animals ataupun dalam plants lah. Okay, so dalam semester 2, okay, program matrikulasi ada satu topik iaitu cellular respiration. Okay, so cellular respiration ni merupakan satu topik yang sering menjadi kelemahan pelajar lah. So dikotkan oleh Rosalina Suzilawati, Hasrina Norzilawati dan Kamarudin Ilyas lah 2021. Okay, so dalam topik cellular respiration ni juga dia merangkumi beberapa subtopik. Okay, so dalam kajian ini saya pilih subtopik Krebs cycle lah. Okay, so dalam subtopik Krebs cycle ini, antara kelemahan pelajar adalah pelajar tidak dapat membuat perkaitan antara satu proses dengan proses yang lain dalam subtopik Krebs cycle. Okay, kerana dalam Krebs cycle ni pelajar kena menghafal lah ataupun memahami step-step yang ada dalam Krebs cycle. Yang kedua, pelajar tidak dapat mengilustrasikanlah proses, tidak dapat menggambarkan apa yang berlaku dalam Krebs cycle tersebut dengan tepat. Okay, selain itu pelajar juga tidak dapat mengingat kesemua proses dan nama-nama molekul yang terlibat dalam Krebs cycle. Okay, so sebagai intervensinya, kami, ahli kumpulan saya membangunkan suatu alat bantu mengajar lah dengan menggunakan visualisasi yang menarik seperti video animasi dalam bentuk poster, which is SketchUp lah. So dia berbentuk video animasi yang diintegrasikan dalam bentuk poster. So dalam poster itu juga mengandungi akronim lah yang direka oleh kami supaya pelajar ni dapat mengingat, faham serta faham proses dan nama-nama molekul yang terlibat dalam Krebs cycle ini. So untuk kumpulan sasaran adalah seramai 29 orang pelajar, yang terdiri daripada 21 orang pelajar sains hayat dan 8 orang pelajar sains komputer yang mengambil subjek biologi lah. So 29 orang ini merupakan pelajar kelas tutor saya lah. Okay, so berdasarkan refleksi PDPC lalu, dari segi refleksikan diri saya sendiri, saya merasakan masa mengajar subtopik Krebs cycle tu dia menjurus kepada pendekatan orientasi. So semacam ajar budak just tengok hafal, ataupun that's why pelajar tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan betul lah. Bila kita tutup je nota, so dia tak akan dapat jawab soalan dengan tepat. Selain itu pelajar juga kelihatan tidak bersemangat, lesu dan pasif lah, semasa mempelajari subtopik Krebs cycle. Sebab kenapa? Diorang kena, pelajar ni kena memahami satu persatu step yang ada dalam Krebs cycle dan juga molekul-molekul, daripada contoh daripada isocitrate jadi citrate contohnya lah. So diorang kena hafal nama-nama molekul tu. Dan refleksi terhadap pelajar ni sukar memahami dan mengingati proses dan molekul-molekul yang terlibat dalam Krebs cycle lah, based on kalau kita tengok jawapan yang diberikan oleh pelajar tu tidak tepat lah. Selain itu nota kuliah yang bercetak yang kurang menarik dan tidak mempunyai animasi atau grafik yang berwarna. So lain-lain atau aspek berkaitan, topik cellular respiration dianggap sebagai topik yang sukar lah, untuk dipelajari oleh pelajar kerana dia melibatkan banyak konsep lah. Selain Krebs cycle, kita ada juga subtopik-subtopik lain. So isu keprihatinan dalam kami punya kajian yang pertama, pelajar tidak dapat membezakan proses lah dalam Krebs cycle, iaitu proses pengoksidaan, penurunan ion dan atom bagi NADH dan FADH2. So ini dipetik daripada laporan kerja calon lah, 2018-2019 lah, 2019. Ini kerana soalan Krebs cycle ni last dia keluar pada yang latest lah, 2018-2019. Next, isu kedua, pelajar menghadapi kesukaran dalam mengingati proses yang terlibat bagi kesemua 8 langkah yang ada dalam Krebs cycle. Isu ketiga, pelajar tidak dapat menyatakan nama-nama kompaun ataupun molekul yang terhasil selepas tindak balas yang berlaku pada setiap langkah. Isu keempat, para pelajar memerlukan bahan pengajaran yang lebih menarik dari segi penyampaian maklumat dan penggunaan kebolehgunaan serta mudah diakses lah melalui peranti digital. So fokus kajian kami, kami menghasilkan satu poster animasi di mana dalam poster tersebut ada video animasi Krebs cycle berserta penerangan ringkas mengenai proses tersebut di dalam satu poster yang menerangkan satu persatu lah apa yang berlaku dalam setiap langkah itu.
Selain itu kami menyediakan nota yang menerangkan proses scrap cycle dalam bentuk yang lebih ringkas lah. Kalau dalam nota bercetak biasanya dia panjang. So macam pelajar ni dia kalau tengok ayat-ayat panjang dia tak berapa nak minat. Okay, yang ketiga, mendigitalkan nota sedia ada lah dengan mengintegrasikan penggunaan video animasi proses scrap cycle dalam satu infografik yang menerangkan proses tersebut. Yang keempat, kecap yang dihasilkan boleh dirujuk oleh pelajar melalui peranti digital di mana-mana dan pada bila-bila masa. Okay, so dalam objektif kajian, objektif umum lah, okay, kami dalam kajian ni nak meningkatkan pemahaman dan minat pelajar lah untuk mempelajari subtopik scrap cycle dengan menggunakan alat bantu mengajar which is SketchUp tu. Yang kedua, objektif khusus, kami ingin meningkatkan pemahaman pelajar terhadap subtopik scrap cycle dengan menggunakan SketchUp. Yang kedua, menarik minat pelajar terhadap subtopik scrap cycle dengan menggunakan SketchUp. Yang ketiga, mengkaji keberkesanan SketchUp ini dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam subtopik scrap cycle. Okay, so dalam pelaksanaan kajian kami menggunakan model Chemist and McTaggart ni lah. Okay, so tinjauan awal ni kami pilih tajuk scrap cycle sebab melalui pemerhatian lah tinjauan awal semasa proses PDPC scrap cycle ni berlaku, saya dapati pelajar ni tidak dapat menjawab soalan scrap cycle dengan tepat lah, dan juga selain tidak memberi tumpuan lah. Okay, so perancangan kami menggunakan satu kaedah intervensi, kami berbincanglah mengenai kaedah intervensi apa yang kami perlu guna dan pengumpulan data macam mana. So pengumpulan data juga dikenal pastilah, which is kami buat ujian pra dan pasca dan dapatkan maklum balas daripada pelajar melalui soal selidik. So pembahagian tugas kepada setiap ahli kumpulan untuk menghasilkan intervensi dan membuat soalan. So pelaksanaan first, langkah satu, PDPC secara konvensional lah. Okay, macam biasa, after kita ajar secara konvensional, so ujian kita akan bagi kepada pelajar ujian pra. Okay, after ujian pra kita laksanakanlah intervensi menggunakan SketchUp. And last sekali, pelaksanaan ujian pasca dan pengumpulan maklum balas melalui Google Form. So maklum balas ni soal selidik sebenarnya kita nak tengoklah dia punya minat. Okay, minat dalam menggunakan SketchUp ni. So soalan pra dan pasca tersebut untuk melihat pemahaman pelajar lah dalam subtopik scrap cycle. Okay, so inilah intervensi kami, okay, SketchUp. So dalam poster ni boleh nampak lah yang atas tu merupakan video sebenarnya. Dia akan bergerak lah. So bawah tu adalah mnemonic akronim yang kami reka lah supaya pelajar dapat memudahkan pelajar memahami langkah-langkah ataupun molekul yang ada dalam subtopik scrap cycle ini. Okay, ini just overview. Okay, so mula-mula dalam poster ni menunjukkan overview lah apa yang orang akan belajar. So inilah satu-satu yang saya buat untuk menerangkan satu persatu proses yang berlaku dalam setiap step tu. Step 1, step 2 apa, step 2 apa yang berlaku, step 3 apa yang berlaku, and so on. Okay, so pemerhatian dan dapatan kajian, perbandingan markah ujian pra dan pasca. So ini kami, ini sebenarnya average mark lah untuk ujian pra dan ujian pasca. So boleh tengok ada peningkatan lah daripada 6.3 kepada 9.6. So markah pelajar meningkat sebanyak 52.4% daripada ujian pra. So 29 pelajar, maksudnya 1% lah menunjukkan peningkatan markah lah dari segi menjawab soalan ujian pasca. 21 pelajar daripada 29 pelajar tu berjaya mendapat markah penuh lah masa-masa menjawab ujian pasca. Okay, so ni analisis soal selidik. Kalau boleh tengok item yang keempat, penggunaan animasi dalam kaedah SketchUp lebih menarik minat saya untuk belajar subtopik scrap cycle 4.8. Yang item ketujuh, akronim yang dihasilkan dalam kaedah SketchUp membantu saya mengerti molekul-molekul dan langkah-langkah terlibat dalam subtopik scrap cycle. So ini cartapai lah, lebih kita nampak lah kalau item 4 tadi menarik minat, so 96%, item 7 94%. Okay, so refleksi kekuatannya, pelajar lebih memahami konsep dan dapat menjawab soalan dengan lebih tepat. Okay, boleh diakses pada bila-bila masa dari mana-mana sahaja. So SketchUp ni mempunyai animasi dan visual yang menarik lah berbanding dengan nota kuliah yang kita bagi secara
yang tidak berwarna menjimatkan masa pelajar untuk mengulang kaji. So catch up ni dia boleh guna juga untuk semasa study week untuk mengulang kaji. So akronim dihasilkan membantu pelajar lah mengingati molekul-molekul serta proses yang ada dalam Krebs cycle. So kelemahan memerlukan masa dari segi kita nak meningkatkan kreativiti pensyarah lah untuk menjadikannya lebih menarik. Melibatkan sampel yang tidak melibatkan sampel yang ramai lah, iaitu hanya 29 orang pelajar. Dan poster animasi ini dimuat turun sebagai poster dalam bentuk PDF, hanya statik dan tiada animasi. Maksudnya poster ni tidak boleh di-download sebagai PDF lah. Dan satu lagi, tiada penambahan suara dalam poster. So cadangan penambahbaikan next nanti mungkinlah kami akan menambah bilangan sampel, menambah suara and so on lah. So kesimpulan, para pendidik perlu memanfaatkan penggunaan platform digital dan teknologi bagi memastikan objektif pembelajaran dicapai. So berdasarkan daripada dapatan kajian, kajian ini memberikan impak yang positif lah terhadap prestasi pelajar dan juga menarik minat untuk belajar subtopik Krebs cycle yang dianggap susah oleh pelajar. So kaedah penghasilan poster ini juga boleh diimplementasikan bagi setiap tajuk lah, tidak semestinya untuk tajuk topik Krebs cycle sahaja. So harapan kami agar kaedah penghasilan poster animasi ini dapat disebar luaslah kepada semua pensyarah biologi di setiap kolej matrikulasi agar dapat digunakan pakai dalam PDPC. Sekian, terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum. Puan, kita pergi teknikal je. Teknikal part je. Tapi saya kira sebelum tu tahniah. Tahniah dah Puan. Cuma bijaklah Puan tidak letak, macam tahu je saya nak komen apa, Puan macam tak letak persoalan kajian dalam slide. Tapi kita just technical lah sebab benda ni ditulis kan. Dia macam ni tau. Ini again saya cakap, saya disclaimer ini saya punya, kita panggil apa? School of thought. School of thought saya lah kan. Saya diajar untuk tidak meletakkan sesuatu bila kita buat kajian ni sesuatu benda yang sukar untuk kita panggil apa uncountable. Susah untuk diukur. Contohnya macam ni, persoalan kajian. Sejauh manakah tahap pemahaman pelajar terhadap subtopik Krebs cycle bla 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 bla. Sejauh manakah? Katakanlah jawapan itu, katakanlah persoalan dia sejauh manakah, maka dapatan kita katakanlah dalam min 96. Jadi 96 tu kita kena describe lagi. Sejauh mana 96 tu? Tapi kan, saya pernah dapat satu soalan kelakar. Berapa kilometer Azrai? Sejauh manakah tu? Tetapi soalan kelakar itu kepada saya, tetapi dia menjadikan saya berfikir, yes, saya tidak boleh untuk ukur benda itu. Jadi kenapa tidak kita letak satu benda yang countable? Jadi, apa dapatan kepada soalan yang pertama? Tahap pemahaman pelajar. Dalam bentuk min bukan? Okey, kita terus letak. Apakah tahap pemahaman pelajar? Jadi jawapan dia 96. Dah. Kita dah jawab soalan. Kalau dalam katalah kita sambung belajar kan 96, jadi jauh mana 96 tu? Soalan dia macam tu. Jadi saya kira kita selamatkan diri kita. Macam tu jugalah kita pergi conference mana-mana kan. Okey, sebab kita kena define pula jauh tu macam mana. Sama juga dengan soalan kajian puan yang kedua, sejauh manakah tahap minat pelajar? Again, macam tu. Bagi saya lah, cuma puan tak letak. Tapi dia ada kat sini. Macam tu kan? Okay. Jadi saya rasa itulah kita share. Sebab kebetulan saya pernah kena. Jadi macam saya katalah, kadang-kadang sesuatu yang kita kena marah, dia menjadi satu panduan bukan untuk kita juga, untuk orang lain juga. Jadi macam saya katalah, saya tak malu pun cerita saya pernah kena tiau ke, kena marah ke. Sebab saya buat sharing balik. Kerana benda itu saya tak nak orang ulang apa yang saya pernah kena. Saya tak nak orang ulang apa yang pernah saya buat salah. Jadi saya itu sahaja teknikalnya. Walau bagaimanapun saya lagi satu, saya lihat puan ada letak Chemist and McTaggart 1998 sebagai sandaran kepada kajian puan. Alangkah lebih baik kalau fasa-fasa dalam McTaggart ini, okey, yang ni, okey, puan macam letakkan macam ni, okey, contoh kan, okey, perancangan, pelaksanaan, refleksi, okey, setengah orang apa dia punya pelaksanaan dan apa dapatan setiap tinjauan awal tu, apa dapatan daripada kita punya pelaksanaan tu, kan? Okay. Perancangan ada setengah orang buat macam tu tau, tapi yes, lebih jelas lah. Tapi tak apa,
kita kan akan selalu buat kan. Jadi kita pun nampak kita dah tambah baik amalan kita, tambah baik amalan kita, tambah baik amalan kita. Kerana untuk kita menghampiri kesempurnaan tidak akan ada, kerana kesempurnaan itu hanya di syurga. Tetapi sekurang-kurangnya kita mengecilkan ruang kesilapan kita. Itulah kita selagi kita berinteraksi dalam dunia. Apa-apa pun tahniah dan good luck. Terima kasih. Okay. Okey, tahniah. Saya tak ada banyak. Saya nak tengok dekat dapatan tadi yang min tadi tu. Sikit je lah mungkin saya salah, tapi lagi. Okey, dekat sini. So yang ini adalah soal selidik selepas soal selidik pasca kan? Ya. Okey, soal selidik pasca. Okey, jadi bila kita tengok every soalan 2, 3 sampai soalan 10 tu, maksudnya okeylah pelajar nampak dia kata okey, cuma saya tertarik dekat soalan 1. Sekarang ni pasca. Tapi bila pasca soalan tu, saya sukar memahami konsep sebelum kaedah kicap ini diperkenalkan kepada saya pada keadaan pasca. Tetapi min dia menunjukkan 3.8, sederhana ke arah tinggi. Kalau kita tafsirkan min tu dengan skala 5 lah, sederhana ke arah tinggi. So dia kontradik dengan problem statement yang kata pelajar susah nak faham konsep, tak boleh nak ingat. Okey, so bila kita nampak dekat situ, seolah-olah pemerhatian di peringkat awal itu tidak tepat. Okey, itu dia punya signifikan bila kita patutnya kalau kata yang ini dia min tu mesti 3.5 dan ke bawah lagi. Barulah yes, betul sebelum treatment kita buat pelajar kata dia susah. Tapi itu yang kena be careful bila kita nak tengok balik data tu. So insya-Allah mungkin boleh tambah baik pada masa akan datang. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Mohon pembentang yang kedua untuk bersedia. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, Teh Kylie dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk Understanding Students' Experiences and Perceptions in a Phone-Free Classroom Policy During Revision, a Qualitative Study. Dipersilakan. Good afternoon, everyone. Okay, so the title of my study is Understanding Students' Experiences and Perceptions in a Phone-Free Classroom Policy During Revision, a Qualitative Study. So my problem is, during students' revision, for just 2 hours, they just completed 3 questions because they are permitted to use their phones. They can put it on their table. Okay, so I want to do something about it. So the objective of my study is to examine students' experiences and perceptions regarding lecturers' practice of keeping their smartphones away during revision sessions. Okay, so we have 18 weeks of class lesson. So week 16 and week 17, I keep their phone when they are doing their revision. And then week 18, I ask them to answer the Google form. Okay, so altogether there are 41 students who take part in this study. Then they answer some questions, and then their responses are coded and analyzed according to common themes and pattern. Okay, so this is one of the feedback from frequent smartphone user. So as you can see here, before I would frequently refer to the answer scheme using their smartphone. Then after no smartphone, so after I had to recall whatever I remembered, over time I will remember how to do it. Just for 2 weeks. Okay. So another one is a low smartphone user, means he seldom use handphone during classes or revision. Okay, so he also said the same thing. I can test my mind better after placing the handphone in front of the lecturer's desk. Okay, so initially 82.9% of students reported they seldom or never check their smartphones during revision, but it is opposite of what I observed. Okay, but this is a self-reported. So in the
survey, the students reported 82.9 students reported they noticed an impact on their revision when their smartphones were kept. And then their experiences are coded to 4 teams. They are more able to focus, able to answer more questions, confidence and independence. And then their perceptions of keeping their phones during the revision session is, they found it is effective and focused. Okay, so discussion and conclusion. So the high and low smartphone usage students give positive response when their phone is kept during revision. Implementation of a phone-free classroom policy during revision could help to optimize student learning while minimizing distraction. Okay, that's all for my presentation. Pukul 5 semua pun dah letih dah kan. Tapi jangan tanya banyak soalan tau, walaupun saya habis awal. Okay Puan, thank you very much. Sangat menarik, dapatan tu sangat menarik. Saya ingat kita semua pendidik pun memang tertunggu-tunggulah apa sebenarnya yang telah dilakukan, kan, sehingga bila kita jauhkan pelajar daripada telefon itu, mereka boleh memorize, dia boleh lebih more confidence. Okay, cuma sekarang ni in term of presentation ni, pertama kita tak nampak which theory are you based, you berdasarkan kepada teori apa, ataupun mungkin ada model yang disandarkan untuk kajian ini. Yang tu kena stresskan. Kemudian yang keduanya, saya pun tak pasti, kalau saya tak rujuk pada paper, saya rasa audiens tak tahu kajian ni kualitatif ke kuantitatif, kan? Apa instrumen yang diguna pakai, adakah instrumen itu verify, disahkan ke tidak, walaupun dia just a very simple protocol temu bual, by right kita buat dia punya kesahan, sebab dia ada prosedur, sebab ni kajian asas kan. So bila kajian asas, kita kena follow proses metodologi dalam penulisan, dan bila kita membentangkan tu, dia mesti nampak jelas untuk penambahbaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okay, tahniah Puan. Ni kualitatif. Okay, dia macam ni tau. Okay, saya faham ini kajian kualitatif bila saya tengok, Google Form open-ended question. Kadang-kadang kan orang akan macam, bila dengar question, ini bukan questionnaire, bila open-ended bukan questionnaire. Jadi saya boleh terima. Cuma kadang-kadang, bila orang yang macam fully quali ni, dia tidak boleh terima number. Macam saya saya memang daripada masa sampai PhD saya mixed method. So saya I love number, I love statement, I love tema, everything I love. Okay, so cuma kalau alangkah lebih baik kalau research finding ini untuk lari daripada number, Puan macam discuss bukan discuss numbers, macam contohnya yes 34 numbers of student, no 2, macam kena lari daripada number ini untuk mengelakkan macam orang macam confused. Ini bukan kualitatif, tapi saya nampak dia kualitatif bila open ended kan. Jadi dia akan mencari satu benda yang bukan mean, dia tak akan dapat mean. Tapi Puan kena lari untuk presentation of finding. Itu satu. Yang kedua, mungkin boleh cite sikit lah kenapa 41 student. Contohnya mungkin kenapa? Sebab kita kena mungkin purposive lah, dia mungkin purposive kan. Kerana kita kena pegang dua je. Research ni ada dua je perkara. Satu, systematic. Dua, scientific. Kenapa dia systematic? Kerana penulisan dia ada gaya. Kenapa dia scientific? Everything is proven. Proven. Jadi kalau macam ni, kalau kenapa pilih 41 semua? Kalau Puan ada cakap tu, saya rasa dia akan lebih strong. Ini pun dah bagus, tetapi akan lebih bagus kalau kita menepati dua ciri, iaitu scientific dan juga systematic. Apa-apa pun teruskan untuk buat research. Okay? Baik, terima kasih. Okay. Saya tak tanya banyak kan? Okay. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Mohon pembentang yang ketiga untuk bersedia.
Seterusnya dipersilakan pembentang yang ketiga, Dr. Suhaili binti Muhammad Yusof dari Institut Pendidikan Guru, Kampus Sultan Mizan, Terengganu, dengan tajuk Pengekalan Guru, Teacher Retention. Adakah dimensi kecerdasan kontekstual dalam kepimpinan kontekstual signifikan? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada moderator. Selamat datang kepada juri pada petang ini dan juga para hadirin, sama ada peserta ataupun pelawat lah kat sini. Jadi saya terpaksa menarik pandangan disebabkan waktu sekarang dah pukul 6, saya menjadi presenter yang terakhir. Jadi untuk tajuk kali ini saya more to kepada tajuk kepimpinan dan juga pengurusan. Selalunya kajian kepimpinan pengurusan ni kita tak lari daripada beberapa faktor lah. Kalau kita tengok daripada Ishikawa, tulang Ishikawa, faktor manpower, faktor sumber infrastruktur, kepimpinan, polisi dan juga environment. So hari ini saya nak tarik kajian saya berkenaan dengan faktor guru. Ya, apabila kita banyak mendengar kajian-kajian, berita-berita daripada tabloid yang mengatakan bahawa guru ramai yang nak berpencen. Ya, sama ada dia nak meneruskan perkhidmatan ataupun sama ada dia teruskan perkhidmatan di tempat yang lain, itu adalah isu-isu yang sering berlegar dalam kalangan warga pendidik. Okey. Dalam pengenalan ni saya suka meletakkan faktor-faktor tadilah, sama ada faktor kepimpinan, faktor environment, keberkesanan dan kelesaran organisasi sangat berkait rapat dengan produktiviti pekerja dan juga emosi pekerja, kreativiti pengurusan, corak kepimpinan, persekitaran kerja dan juga polisi. Ini sangat signifikan dalam kelestarian pendidikan, ya. Mengapa saya tekankan isu kepada guru? Kerana terdapat beberapa masalah yang saya rasa ini masalah global, bukan setakat masalah di Malaysia tapi dah jadi masalah global. Apabila cabaran dunia buka memberi impak yang besar terhadap motivasi dan emosi, menyebabkan daya ketahanan mereka dalam bekerja menurun. So, isu-isu yang berlegar dalam persekitaran kita, sama ada pandemik yang belum habis lagi, menyebabkan kita punya motivasi menurun. Segelintir organisasi gagal kekalkan pekerja disebabkan oleh faktor persekitaran kerja seperti letih melampau. Ya, burnout ni kalau ada kajian, latest kajian daripada IPG pun ada, ya, kajian daripada Kadri tak silap saya, Zon Timur, IPG Zon Timur mendapati bahawa terdapat burnout dalam kalangan pensyarah, dan juga kajian daripada warga IPGM juga mendapati terdapat isu ketidakselesaan in term of infrastruktur yang menyebabkan kita tidak selesa bekerja. So perkara-perkara ini menjadi isu yang menyebabkan kita sama ada kita nak teruskan ataupun kita nak berpindah ke tempat lain. Dan juga kalau kita tengok dalam di Amerika Syarikat juga, ya, dapatan daripada Education Support 2019, kajian oleh Wiley 2022 juga mendapati bahawa persekitaran pekerja dan juga kepimpinan antara faktor yang berkait rapat dengan pengekalan guru. Dan di Malaysia juga tak lari kajian di Malaysia, iaitu Nasbah 2022, ini dalam tabloid, ya, menyatakan bahawa trend merisaukan apabila angka berkenaan terus meningkat kepada 4360 permohonan persaraan awal. Walaupun dekat sini hanya 1.06%, tapi sebenarnya apabila kita tukar kepada figure 4,000, sebenarnya sudah memberi impak yang negatif kepada sistem persekolahan kita. Sebab angka ini akan menyebabkan isu-isu lain juga timbul, ya. So jurang pertama untuk kajian ini, isu pengekalan guru harus ditangani segera kerana telah menjadi masalah global. It's a issue worldwide issue dah. Kemudian jurang kedua, saya fokus on kepimpinan. Mengapa dalam banyak-banyak faktor saya fokus on kepimpinan? Kerana kepimpinan ini merupakan antara faktor utama yang menyebabkan sama ada kita nak motivasi ataupun demotivated. Jadi saya ambil isu kepimpinan dan juga saya mengambil kepimpinan kontekstual sebagai isu yang saya nak kaji dalam kajian ini.
bagi mendapatkan bukti literature tentang pengaruhnya terhadap pengekalan guru. Mengapa saya buat contextual leadership ini? Kerana kajian terdahulu yang dilakukan terdahulu, kajian terdahulu telah mengkaji sejauh mana kepimpinan kontekstual ini mempengaruhi komitmen guru, dan dapatannya adalah sederhana. So untuk tahun ini saya forward kepada kajian yang lebih berfokus kepada pengekalan guru dan bagaimana kepimpinan ini mempengaruhi faktor tersebut. Dan kajian ini dilakukan secara kuantitatif bagi melihat pengaruh kepimpinan kontekstual terhadap pengekalan guru, dan saya zoom melihat sejauh mana 3 dimensi yang ada pada kepimpinan ini menjadi faktor peramal kepada pengekalan guru. 3 dimensi yang utama dalam pengekalan guru ini yang saya fokus adalah dimensi kecerdasan kontekstual, ada satu lagi dimensi pedagogical support, dan juga dimensi keserakanan. So saya nak tengok dimensi mana yang menjadi peramal terbaik. Okey, ini saya skip lah sebab saya nak fokus kepada yang lain. Okey, hipotesis tidak terdapat perbezaan tahap yang signifikan dalam teacher retention tadi berdasarkan faktor jantina. Tidak terdapat perbezaan tahap yang signifikan dalam PG berdasarkan faktor tempoh perkhidmatan guru, dan terdapat pengaruh yang signifikan. So saya postulate kajian ini mempengaruhi secara signifikan dan juga positif. Dan HA4 saya fokus kepada bagaimana 3 dimensi ini menjadi faktor peramal, signifikan ataupun tidak. Okey, kajian saya bentuk kuantitatif, menggunakan soal sedikit, saya guna Google Form. Populasi saya adalah sampel seluruh guru sekolah menengah di Negeri Terengganu. Persampilan saya multiple stage sampling. Instrumen yang saya pakai adalah MyClips. Ini adalah instrumen yang saya bina sendiri, yang memfokuskan kepada mengukur tahap kepimpinan kontekstual. Dan juga untuk teacher retention saya guna employee retention by NIT et al 2008. Alpha Crombat di tahap yang baik 090 dan juga 091. Alright. Ini dapatannya. Okey, jika anda boleh lihat, saya zoom kepada setiap dimensi ya. Bila kita tengok setiap dimensi, kepimpinan kontekstual pengetua yang di atas tu adalah the whole construct ya. Di tahap yang sangat tinggi 6.30. Skala Likert saya guna 7, so kita dapat 6.3. Sokongan pedagogik ini adalah salah satu dimensi daripada yang ada dalam contextual leadership. 6.26 juga sangat tinggi. Keserakanan 6.30 juga sangat tinggi. Kecerdasan kontekstual 6.31 juga sangat tinggi. Dan tahap bagi pengekalan guru bagi responden di Terengganu 5.49 iaitu tinggi. So kita tengok tahap berada pada tahap yang tinggi untuk soalan yang pertama. Jadi saya nak melihat juga tahap pengekalan guru berdasarkan faktor demografi. Okey, kalau kita tengok kat sini tidak signifikan ya, iaitu tahap untuk pengekalan guru tidak signifikan berdasarkan jantina. Bermaksud sama. Kita mendapati bahawa tahap antara lelaki dan perempuan adalah sama. Ini mungkin berikutan daripada amalan-amalan ataupun practices yang dilakukan oleh pengetua tersebut yang menyebabkan mereka selesa berada di sekolah tersebut. Okey, ini adalah analisis ANOVA berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan. Okey, when it's come to test adakah terdapat perbezaan berdasarkan tempoh perkhidmatan, dapatan mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan. Why? Sepatutnya kita kena tengoklah mengapa walaupun kita kata guru-guru baru ya, kita tengok dia punya min 5.57 dan guru-guru lama ni min 5.41, kita nampak ada perbezaan, tetapi when kita test dengan ANOVA dia tidak terdapat significant differences pun. Okey? Ini adalah signifikan, dapatannya adalah signifikan. Mengapa? Kerana dapatan dahulu menyatakan bahawa kita yang berada dalam tempoh yang lama dalam perkhidmatan, walaupun kita rasa kita selesa di sekolah tersebut, tetapi tendensi untuk kita bekerja di tempat yang lain tu mungkin ada.
Kerana apa? Mungkin kita bekerja di tempat lain kerana kita ada qualification yang lebih tinggi. So dia bukan isu kerana leadership ke tidak, tapi kerana kita nak move kepada institusi yang lain. Okey, daripada segi pengaruh juga kita dapat pengaruh yang tinggi 0.53. 0.53 bila kita translate kepada Cohen punya level, dia dapat level yang tinggi lah, pengaruh yang kuat ya. Dan variant dia adalah 0.39 iaitu 39% disumbang oleh kepimpinan. Saya terus kepada perbincangan. Okey, di sebelah kiri itu adalah model contextual leadership yang mana kita meng-highlightkan, boleh besarkan tak? Tak nampak. Kita boleh fokus kepada bagaimana keserakanan yang diamalkan di sekolah pengetua dan bagaimana kebijaksanaan pengetua itu dapat mempengaruhi sejauh mana guru untuk stay di sekolah tersebut. Ya. Kepimpinan kontekstual pengetua dan 3 dimensi merupakan salah satu elemen dalam faktor hygiene di tempat kerja yang sangat signifikan. So saranan saya kepada pengetua-pengetua ataupun kita kata stakeholder, saya mensarankan bahawa kita perlu lihat balik bagaimana kepimpinan ataupun amalan-amalan keserakanannya, hubungan yang baik antara guru dengan pengetua dan juga bagaimana pengetua itu bijak mentafsir konteks, bijak keputusan, itu yang dapat mempengaruhi dengan tinggi sejauh mana guru untuk kekal di sekolah tersebut. Jadi saya rasa dapatan ini menyumbang kepada satu dapatan yang baru, iaitu dimensi ini perlu dilihat dengan lebih telitilah untuk kepimpinan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah doktor. Satu pembentangan yang baik, jelas daripada awal saya pun tak berkelip mata, nampak menarik sebab bidang yang sama. Cuma bila kita compare juga dengan write up dan juga pembentangan ni, mungkin ada sedikit part yang agak kontradik. Mungkin dari satu aspek, bukanlah nak komen, tapi doktor mungkin boleh menilai semula dari segi tajuk tu supaya nampak jelas. Ada sikit sebab ada komen juri lain yang katakan dia agak complicated untuk difahami oleh layman. Walaupun kita dalam pengurusan mungkin kita tak ada masalah dimensi kecerdasan kontekstual dengan kepimpinan konseptual tu. Okay? Mungkin dia satu trend catchy bila kadang-kadang kita tulis tajuk dalam bentuk tanda soal, tetapi ada juga yang mungkin susah nak menerima tanda persoalan sebagai satu tajuk. Okay? So yang itu based on mazhab yang dipegang lah. Okay, itu mungkin untuk penambahbaikan yang pertama. Kemudian saya merasakan dalam penulisan ni kita ada nampak pengembangan daripada dimensi-dimensi yang diukur, ada significant contribution to the body of knowledge. Okay, yang tu tahniah lah saya ucapkan, ada nampak yang cantik dan mungkin in term of practical significant tu mungkin boleh elaborate lebih sedikit sebab dekat dalam kertas perbincangan tu macam limited sangat dari segi theoretical contribution and practical contribution itu. Okay, itu untuk penambahbaikan. Thank you. Terima kasih. Okay, tahniah doktor. Macam ni, cuba kita tengok kerangka konseptual tadi. Okey, yang last tadi kot. Last tadi saya dah nampak kerangka konseptual. Ya, yang final. Final, okey. Katakanlah saya rasa letak je kerangka konseptual tu besar-besar. Lepas tu kan letak dia punya, ini cadangan lah kan. Letak dia punya kat belakang tu apa, dia punya demografi.
kan Ya. demografi kepada arah satu, berapa dia punya ni, terus letak dekat terus letak berapa nilai dia punya t-test tu. Findings tu. Yes, finding tu. Lepas tu kan tiga-tiga kan. Lepas tu tiga-tiga tu kan ada 3 dimensi untuk regression kan. Jadi kita tengok dekat situ boleh tulis berapa persen dia punya sumbangan. Jadi bila kat situ doktor letak besar-besar macam tu, orang nampak dah berapa dimensi ni menyumbang kepada pengekalan guru. Jadi saya rasa yang itu, even though doktor pun tadi cakap macam ini in term of presentation lah. Doktor pun cakap tadi kan macam kecil lah boleh besar kan tak. Jadi kalau doktor letak besar satu ketul macam tu, lepas tu macam dia boleh terus nampak berapa, sebab dia kuanti kan. Dia macam so bermain dengan angka. Jadi extend ke belakang. Betul ke ayat saya extend ke belakang? Pergilah ke belakang tu kan, kata maksud saya tambah, bukan maksud saya tu kerangka tu kat belakang tu letak dia punya demografi. Ya. Okey, dua dimensi demografi tu, dua perkara demografi tu, lepas tu letak anak panah ke arah yang dikaji dia punya ni. Lepas tu berapa nilai t-test ANOVA kan, ANOVA tadi kan, berapa nilai ANOVA. Lepas tu setiap tu letak min, dalam kotak tu letak min. Lepas tu dimensi tu letak peratus regression tu letak dekat tu. Saya rasa macam pam. Dia macam dah. Dia less dengan tulisan-tulisan ni kan. Saya rasa macam meletup. Ya betul, selalunya kita buat dalam TC direct je, dalam satu framework semua ada findings kan. Kan, saya rasa macam itulah. Sebab tadi pun doktor pun macam nak pergi ke depan, nak pergi, dia macam ganggu sikit. Tapi saya rasa kalau macam itulah for next time lah. Okay, tahniah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, doktor, tak puas hati ni. I punya expectation on finding tu by right, yalah kalau you gunakan SAM tu, I rasa lebih cantik sebab dia memang kita boleh nampak betul-betul dia punya significant among itu. Mungkin boleh tambah, mungkin advance kan dapatan itu supaya kita boleh nampak model fitness. So memang model ni suit dengan keperluan di apa ni, maksudnya suit lah, fit dengan model yang ada di lapangan tu. Alright, terima kasih. Okay, terima kasih untuk perbaikan. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga.